الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا من حلم واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah yang memberi taufik kepada kita untuk berada pada malam ini bagi meneruskan lagi daripada kitab Fathul Mu'in pada bab jenayah, yang mana kita berhenti pada muka yang ke-264 dah, bawah sekali 265. Wali-wali, muka surat 265, wali-wali al-afu situ ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Walil waliyyi al-'afu an ba'dihim ala hissatihi min ad-diyah bi'tibari 'adadi ru'usi dunal jirahati. Wali terbunuh diperbolehkan mengampuni sebahagian para pembunuh dengan memungut diat sebesar bahagian tanggungan yang diampuni dengan cara perhitungan jumlah kepala, bukan perhitungan jumlah pelukaan. Okey. Ini berkait dengan kes kejadian orang yang lebih pada seorang. Orang ramai bunuh seorang. Bilangan ramai pakat membunuh seorang. Maka apabila sabit mereka ini bunuh dengan sengaja, qatlul abdi, wali kepada si mati yang terbunuh tu berhak untuk qisas kepada semua yang terlibat. Andai kata kita kata 5 orang berpakat bunuh seorang, bila sabit bahawa mereka ni memang ada perbuatan niat dan menggunakan senjata yang boleh membunuhkan dengan luka yang boleh mematikan, masing-masing dihukumkan dengan bersalah. Maka wali kepada si mati berhak, dia nak tuntut qisas, bunuh bukan seorang, semua terlibat. Walaupun mati seorang, dia boleh qisas 5 orang. Ini berdasarkan yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i sebelum ada ni lah, perkataan Sayyidina Umar. Dia kata kalau satu bandar Son'a ini pakat bunuh seorang, nescaya aku akan bunuh semua ni. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa tak ada terlepas kes bunuh dengan sengaja ni, selagi mana ahli waris nak kisah berhak dapat kisah. Kalau tidak, orang akan guna cara tu lah untuk bunuh orang. Andai kata kalau ramai bunuh seorang, dok kena bunuh balas, maknanya pakat bunuh ramai-ramai, ramai-ramai bunuh seorang. Tak apa, kita tak kena bunuh balas, kita bayar diat je. Bayar duit, cari duit, bayar diat. Nak bunuh orang lain pula, ramai-ramai bunuh seorang, tak kena bunuh ni, boleh bayar diat je. Akan menjadikan wasilah bunuh secara berjemaah ni sebagai wasilah untuk bunuh orang. Maka syariat dia potong terus, kerak terus wasilah ini. Kalau ramai sekali pun bunuh seorang, tetap dibunuh balas ramai tersebut. Okey. Sekarang ni 5 orang ni, katakanlah ahli waris ni ada siang, ataupun antara yang terlibat tu saing dia, ataupun orang hok rapat. Katanya walil-waliyil afu an ba'dihim. Bagi wali darah si mati boleh beri maaf pada sebahagiannya. 5 orang terlibat, seorang tu kawan dia. Dia kata saya nak maaf seorang ni. Boleh, hak dia. Dia berhak untuk kisah semua 5 ni. Tapi kata dalam 5 ni saya nak maaf seorang ni. Boleh dia beri maaf daripada sebahagian mereka dan ambil kisah daripada hak lain. Mana bunuh 4 je lah. Bunuh balas 4 orang saja. Seorang tu dia maaf, lepaslah. Ala hissatihi, andai kata dia nak maaf bertukar kepada dia. Kalau maaf saja pun boleh, nak maaf tukar kepada dia. Jadi
Hukum asal qisas. Kalau tak ambil qisas, boleh berpindah kepada dia. Maka kalau dia kata saya seorang ni, saya maaf dia tapi dia kena bayar dia. Berapa banyak dia yang kena bayar? Ala hissatihi minad diyati bi'tibari adadir ru'us. Maka dibayar mengikut bahagian daripada dia dengan mengambil kira bilangan kepala. Jadi yang terlibat tadi 5 orang. Yang terlibat 5 orang. Andai kata wali kepada si mati tadi, dia tak mau bunuh, dia boleh diat. Dia tak mau kisah, dia boleh ambil diat. Diat 1 nyawa 100 ekor unta. Jadi macam mana? 100 ekor unta bagi 5 orang lah. 20. Jadi 100 ni bagi 5. Maknanya seorang bayar 20 ekor unta, yang nanti akan sebut tentang pembahagian diat tu. Jadi bila seorang bayar 20 ekor unta, sekarang ni wali darah tadi, dia kata saya nak maaf seorang saja, dengan dia bayar diat saja. 4 orang saya nak bunuh balas, nak qisas. Seorang ni saya maaf daripada bunuh balas kepada dia. Berapa banyak dia kena bayar? 20 ekor je. Bukan 100. Sebab 100 tu dia share atas 5 orang. 4 orang tadi dia ambil hukum qisas, selesailah. Jadi bahagian diat pada seorang 20. Jadi dia berhak untuk memaafkan sebahagian daripada penjenayah, pembunuh, untuk bayar diat mengikut bilangan kepala. Dia bagi mana? Bagi ikut kepala. Maknanya 5 orang bagi 5. Kalau 100 bagi 5, 20 orang. Makna orang tadi kena bayar 20 ekor unta. Okay. Dunal jirahat, tidak mengikut bilangan luka. Hak ni pukul banyak ni. Hak ni tikam banyak. Dia seorang ni banyak tikam. Saya tak boleh kira tikam lah. Dia kena kira kepala. Kira berapa orang kepala, kira banyak tu. Bagi 5 kalau 5 orang tadi. Habis. Kemudian kata musannif, waman qatala jam'an murattiban qutila bi awwalihim. Barang siapa membunuh segolongan orang secara berturut-turut, maka ia dibalas bunuh sebab orang yang dibunuhnya pertama kali dari golongan tersebut. Sedang sebagai hukuman pembunuhannya kepada selainnya adalah dikenakan dia. Okey. Dia bunuh ramah. Ramah tu dia bunuh belaka, ambil pistol tembak tembak orang. Jadi mati 5 orang adalah. Dia bunuh dengan sengaja 5 orang. Kemudian semua ahli waris 5 orang ni minta qisas. Nak bunuh balas. Dah nak buat mana? Nak 5 kali bunuh. 5 kali bunuh. Bunuh nyawa. Bunuh ni yang hilang nyawa. Bunuh seorang, lepas tu nak hidup mula, nak bunuh pula dah jadi. Jadi yang boleh dapat untuk qisas ialah orang yang mati pertama tu. Sebab itu dia kata wa man qatala jam'an, siapa yang bunuh bilangan ramai, qutila murattiban, secara murattiban maknanya secara tertib lah, lepas seorang lah. Seorang nak mesti segera, lama pun tak apa. Tapi kena semua hukuman ataupun jenayah tersebut sabit untuk dihukum qisas. Maka yang boleh minta qisas ialah yang mula-mula saja. Qutila bi awwalihi. Jadi wali kepada mangsa yang pertama saja berhak untuk buat kisah, minta kisah. Hak lain nak kisah juga tak payah, tak boleh. Sebab apa, dah mati dah ni. Mati dengan sebab kisah mangsa pertama dia. Jadi wali kepada mangsa pertama saja yang dia boleh melaksanakan kisah. Kalau dia minta kisah belakalah. Jadi hak pertama sajalah. Hak pertama saja. Dah hak lain pak tu sia-sia. Nak kisah memang tak boleh, dah mati dah. Mati dah, tikar tembak je kali dah pakai dah. Dah hidup mula. Kalau boleh hidup semula, bunuh mula senang. Ni dah. Jadi caranya hak lain ni minta dia. Baki 4 orang tadi boleh tutup dia daripada harta si mati. Harta apa ni, penjenayah tadi. 100 400 ekor unta dalam masalah 5 orang tadi. Okey. Habis. Kemudian kata pengarah rahimahullah, far'un, ini satu cabang. Lau tasara'a
Mathalan, dhamina biqawadin aw diyati kullun minhuma ma tawallada fil akhari minas sara'ati li'anna kullan lam ya'dhan fima yuaddi ila nahwi qatlin aw talafi udwin. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, ni masalah apa ni? Ini masalah kalau tasara'a, apabila dua orang bergeluk misalnya, dia beri contoh bergeluk bergeluk misalnya, maka masing-masing pihak menanggung qawat atau diat. Boleh tanggung qawat ataupun diat. Untuk apa yang terdapat, untuk apa yang terjadi atas pihak lawannya dari pergelutan itu, sedang masing-masing pihak tidak mengizinkan dirinya diperbuat sesuatu yang membawa kepada semacam pembunuhan ataupun perosakan anggota badan dirinya. Okey. Jadi masalah sini macam mana? Dia kata lau tasara'a, andai kata seseorang itu tasara'a. Musara'ah ni ialah kita kata gusti. Dia main gusti dua orang. Main gusti. Musara'ah ni gusti dia main dua orang gusti. Orang ni kata orang ni kata orang ni. Dia balah dua orang ni, dia gusti dua orang. Maka hukumnya macam mana? Dhamina biqawadin aw diyatin kullun. Kullun tu fa'il bagi dhamina. Jalan yang ditulis dalam terjemahan Indonesia ni, dia tak bagi diyati kullin tak. Kullun tu ialah fa'il kepada dhamina. Dhamina takdirnya dhamina kullun biqawadin aw diyatin. Kalau dua orang ni dia gusti WWF. Main gusti dua orang ni. Tumbuk, jatuh, bereboh. Tiba-tiba adalah berlaku mati ke, berlaku apa lagi, cacat anggota. Jawabnya macam mana? Dhamina biqawadin audiyah. Hendaklah dibayar ganti rugi dengan cara qawat, bunuh balas ataupun diat. Siapa? Kullum minhuma, setiap daripada mereka berdua kena buat ganti, jamin benda yang berlaku dengan sebab dia gocoh tadi. Dengan sebab dia gocoh, dia gusti tadi, ma tawallada fil akhir, apa yang berlaku pada pihak satu lagi, minas sira'ah, daripada perbalahan perlawanan tersebut. Jadi sebab itu nak buat pertandingan sira'ah ni, pertandingan gusti ni, kena tahu hukum tak. Lagi satu benda itu, perkara tersebut dia masuk dalam bab musabaqah. Musabaqah ni makna bertanding. Sibak bertanding. Bertanding yang dibenarkan ialah bertanding yang ada faedah untuk menguatkan badan dan memberi kemahiran dalam perang, nembak ke, kecekapan tangan ke apa. Jadi musara'ah tu ataupun musabaqah itulah yang ditulis dalam kitab, ada bab khusus, bab berlawang atau bab tanding. Bab tanding. Jadi dalam masalah gusti ni dia salah satu seni lah kita kata tak. Seni bela diri dan juga pertahankan diri. Untuk lawan musuh pun gusti ni, adalah setengah negara-negara, contohnya negara Asia Tengah, Uzbekistan, Kazakhstan. Dia gusti dia, dia tu orang-orang dia dah memang dia jagalah ataupun dia memang ambil berat tentang sebab permainan daripada tradisi dia. Bab bila bertepur, bila combat lawan secara dekat ni, kalau jatuh senjata tak ada senjata, guna badan, guna kemahiran badan. Jadi antaranya ialah gusti ni. Sebab itu zaman Nabi pun ada bergusti. Gusti. Jadi gusti ni dia dibenarkan sebab apa?
Sebab dia boleh melatih seorang tu dalam perang, dalam bertempur dan seumpamanya. Jadi dalam masalah ni, andai kata dua orang ni yang main gusti dua orang, tiap seorang ni dia kena bertanggungjawab apa yang berlaku pada satu lagi. Sama ada dari segi qawat, mati kena kisah, ataupun dia. Kalau tak kisah dia, dengan sebab perbuatan dia tu. Itu menunjukkan bahawa main dia tu boleh menyebabkan hilang nyawa tu, tak boleh sampai setara tu. Bahaya, membahayakan. Maka berlaku qawat, hukum kisah dan hukum diat. Kenapa? Li'anna kullam lam ya'dhan fima yuaddi ila nahwi qatlin aw talafi udwin. Kerana setiap seorang tidak memberi izin pada perkara yang membawa kepada kematian ataupun hilang anggota. Siapa cacat, kena kerak kaki, kerak tangan. Jadi dia nak main, dia nak gusti, nak gocoh, tiba-tiba bawa pada mati. Adakah dia memberi izin pihak lain membuat dia sampai jadi sara tu? Tak. Jadi kerana itu perbuatan tersebut dikenakan hukuman sebagaimana hukuman kisah dan diat juga. Okey. Hak dalam TV tu, TV tu berlakon tu. Adalah sakit sikit-sikit, tapi banyak berlakon. Sakit minggu ni, minggu depan lain main pula. Mana masuk ikat tangan macam patok. Minggu depan boleh ada. Jadi hak tu itu untuk apa ni? Untuk hiburan, kita duk tengok kan, tak? Hak tu orang lelaki main orang lelaki lah duk tengok tu. Ayah kami duk tengok dia tu. Okey. Jadi hukumnya dikenakan kisah. Qala syekhuna wa yadhharu annahu la athara li'tiyadi alla mutalabata fi dhalika bal la budda fi intifaiha min sarihil idni. Guru kita berkata yang zahir terjadinya adat kebiasaan tidak dituntut menuntut dia dalam masalah pergelutan tersebut adalah tidak berpengaruh. Tetapi untuk tidak adanya tuntutan menuntut itu diharuskan ada izin dari pihak masing-masing pihak bergelut secara sharih. Jadi di sini masalah dia kata, bukankah orang main gusti ni kadang-kadang jadi kebiasaan. Dia main tu kalau sakit ke, kalau jatuh ke, kalau mati ke, dia maaf kan, tak kena tuntutan. Bahkan awal-awal tu kadang-kadang masing-masing tu maknanya kira redha. Makna kalau patah ngiok ke, kalau katakanlah cacat ke benda, kira nasib lah. Dia orang yang masuk tu biasanya tahu benda tu akan berlaku. Jadi qala syekhuna, kata guru kami Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, wa yadhharu, zahirnya, makna pandangan yang zahir mengikut kaedahnya, annahu la athara, tidak memberi kesan, li'tiyadi alla mutalabata fi dhalika, tidak ada kesan pada kebiasaan, tidak ada tuntutan atas demikian itu. Dia kata orang main kan, dah masuk dia main, dia tahu risiko dia. Jadi tak boleh nak tutup pihak yang buat dia jadi gitu. Jadi kadang-kadang itu menjadi adat dan kebiasaan. Maka kata tak boleh pakai ni. Adat kebiasaan itu tidak memberi kesan, tidak boleh dipakai dalam masalah ni. Maknanya walaupun kebiasaannya orang tak persalahkan pihak lawan kalau menyebabkan dia jadi mati ataupun menyebabkan dia kena potong anggota dia. Biasa orang nak tutup, tak boleh pakai tu, kena tutup juga. Hak dia hak untuk tutup kisah ataupun dia. Bal la budda fi intifaiha, bahkan tak dapat tidak pada menafikan mutalabah itu. Untuk menafikan tuntutan tu mesti min sarihil idni, kena izin yang jelas. Adapun ikut kebiasaan, ikut adat tak pakai. Dalam masalah ni kena izin jelas. Maknanya kalau dua orang ni nak masuk gelanggang, nak masuk gelanggang, nak tinju, nak apa nama ni, nak tumbuk sama dia, nak wrestling sama dia, nak gusti sama dia, setiap seorang tu kena beri izin yang jelas. Saya dengan ini kalau berlaku apa-apa,
saya mengizinkan perkara tu. Dah. Kena berizin. Pihak sana buat benda-benda perkara tu dia berizin. Ada pun ikut adat orang tak ambil tu tak boleh. Sebab itu ikut kaedah yang disebut oleh Syekh Ibn Hajar ini, semata-mata pakai adat orang main kan. Biasalah kalau luka, kalau jadi apa-apa tu orang tak bertanggungjawab, tak boleh kira. Dia kena ada izin khusus. Saya tak tahulah kok dalam pertandingan guana dia ada sign agreement ke guana tak. Mungkin boleh jadilah. Boleh jadi sebab melibatkan apa nama ni, tubuh badan ni. Jadi orang tu boleh jadi cacat, mati, boleh macam-macam. Boleh jadi ada agreement. Agreement sign tu mana? Keizinan yang jelas. Yang memberi izin pihak sana, kalau dia katakanlah mati, pihak sana tak boleh, pihak dia tak akan menuntut. Ataupun kalau dia cacat, dia tak boleh nak tuntut daripada pihak yang buat pada dia. Kena ada izin jelas baru boleh. Faham tak? Jadi kalau katakanlah dua orang ni main tumbuk, Gusti dua orang ni mati dua orang. Dua-dua orang mati. Kalau dua orang mati selesai lah tak. Tapi selesai kat mana ni? Dia kalau kisah tak boleh ambil lah, sebab tak boleh nak kisah balik dah. Dia boleh ambil dia kat mana? Pok ni, pok sana, bayar dia ke pok sini bayar pok sana. Jadi balik asal kau. Bayar 100 kaunter. Jadi senang suluh, senang cerita, selesai gitu, bab sama-sama mati. Katakanlah main tanding Gusti dua orang, mati seorang. Kalau tidak ada izin lah. Jadi pihak yang hidup tu, yang menyebabkan lawang dia mati tu, waris si mati berhak tuntut untuk kisos. Kalau yang nyata perbuatan tu dengan sengaja, memang lah. Ataupun berhak untuk dapatkan dia. Kalau mati salah seorang. Kalau katakanlah cacat anggota, kena potong kaki maka dapatlah bahagian dia 50 ekor unta, satu kaki. Jadi benda ini kena ikut kaedah asal dia. Tidak boleh kira maaf sama-sama maaf, kecuali kena ada izin yang jelas. Habis. Tambihun, ini satu peringatan. Yajibu qisasun fi a'dha'in haitsu amkana min ghairi zulmin, kayadin wa rijlin wa asabi'a wa anamila wa dhakarin wa unthayaini wa udhunin wa sinnin wa lisanin wa syafatin wa ainin wa jafnin wa marini anfin wa huwa ma lana minhu. Ma lana minhu. Wajib dilaksanakan kisos anggota badan sekiranya memungkinkan dilaksanakan dengan tanpa melampaui batas. Misalnya kisos pemotongan tangan, kaki, jari-jari, ujung jari, zakar, 2 biji telur, daun telinga, gigi, lidah, bibir, biji mata, pelupuk mata, pucuk hidung, iaitu bahagian hidung yang lemah. Lemah ni lembut-lembut bahagian hidung yang lembut. Mari ni bahagian depan ni. Okey. Tadi perbincangan tentang kisah nyawa. Jenayah yang melibatkan hilang nyawa. Sekarang ni jenayah yang melibatkan hilang anggota. Kata pengarang, tambihun, ini satu peringatan. Yajibu qisasun, wajib dikenakan kisah juga bila sabit fi a'dha'in, pada anggota-anggota, haitsu amkana min ghairi zulmin, sekira-kira mungkin untuk dikisah tanpa ada zalim. Makna bahagian anggota yang boleh kisah, maka boleh kisah tanpa ada zalim, tanpa ada lebih kurang, tak boleh. Dia sebab itu kisah ni dengan makna kisah ialah musawah, persamaan. Persamaan. Jadi bila persamaan tu, dia tak boleh ada benda ataupun sifat-sifat yang tak sama. Kalau tak sama, tak boleh kisah. Dia akan berpindah kepada dia. Nanti dia akan sebut contoh tak sama tu. Contoh kayadin tangan. Dia tak bunuh orang, dia potong tangan orang. Jadi kalau boleh kisah, maknanya boleh potong juga banyak bahagian tu, boleh lah. Kalau contoh tangan, dia potong tengah ni. Tengah lengan ni, tengah lengan. Jadi nak kisah boleh kisah, tapi tak boleh ambil tengah juga. Tengah orang
penjenayah yang potong tangan orang tadi. Dia potong tangan seorang lagi. A potong tangan B. B tangan dia potong separuh ni. Jadi B nak minta kisah lah. Nak minta Tok Qadi potong juga tangan A. Jadi tak boleh nak potong tengah, sebab tengah tak sama. Mari ukur dengan kayu mengukur tak boleh. Ukur si A dengan inci tak boleh, tak boleh. Sebab ia tak akan jadi sama. Ia boleh potong pada sendi. Sendi akan jadi sama. Walaupun tangan dia besar kecil pun sendi-sendi. Maknanya bahagian manfaat anggota sama. Jadi kalau dia potong tengah ni, nak kisah boleh kisah sini je. Orang yang potong tangan dia tu, dia boleh ambil kisah sini, dekat pergelangan tangan. Lebih tu, lebih bayar hukumah yang ni. Bayar ganti rugi, bayar dengan duit. Duit lagi terkira dah hukumah. Hak bolehnya pada sendi. Sebab apa? Sendi benda hak kita kata pembahagian yang jelas. Kalau tengah tangan, nak kira tu, nak kira mana tu? Nak panggil doktor, nak kira banyak panjang, tak boleh. Tapi daripada sendi boleh. Sebab tu dia kata min ghairi zulmin. Contoh kayadin tangan. Tangan boleh ambil kisah. Wari jeling kaki. Wa asabi'a, jari-jari. Jari-jari pun sama. Jari-jari. Jari pula ikut ruah pula ni. Tak? Boleh. Asabi' jari. Wa anamila. Anamila ruas. Dia cabut jari orang. Cabut jari orang. Boleh risau balik cabut jari. Cabut dia. Kalau boleh sama lah. Wa anamila, ruas jari. Wa zakarin, zakarin, potong zakar orang lelaki tu. Boleh kisah balik potong seorang lelaki. Potong mana pula tahu Tapi tak boleh kira zaman ni macam-macam jadi. Dah kalau orang puan potong hak lelaki, tak boleh kisah lah. Sebab tak ada diri dia. Kau puan tak ada benda tu. Dia kena ada juga. Dia kena bayar dia ya. Bayar dia ya. Nampak tak? Wa unsaya ini dua batu. Ada? Dua batu. Sama juga. Jadi ada harga tau. Jangan ingat tak ada harga. Ada harga tu. Jadi potong batu. Potong batu, jadi boleh dia potong seorang lagi. Wa udhunin, dan telinga. Wa sinnin, gigi. Wa lisani, lidah. Wa syafatin, bibir. Wa ainin, mata. Wa jufnin, atau jafnin ni kelopak mata. Wa marini amfin, dan bahagian hidung hak lembut. Ni hidung bahagian depan ni. Dia ropongkan hidung. Nak kena ni. Yang ropongkan hidung, maka boleh nak ropong hidung seorang lagi. Okey. Wa yushtaratu li qisasi tarafi wal jarhi ma syurita lin nafsi. Untuk kisos anggota badan dan kisos pelukaan disyaratkan sebagaimana pada kisah pembunuhan, perbuatan jenayah yang dilakukan dengan sengaja dan zalim. Si terkena jenayah maksum dan pelaku jenayah mukallaf dan seimbang, ada kufu. Jadi syaratnya sama. Untuk kisah mesti sama. Makna orang tu mesti sama. Kufu. Orang yang dilakukan jenayah itu orang yang darahnya terjaga. Sama wala yu'khadhu yaminun biyasarin wa a'la bi asfala wa aksuhu. Anggota kanan tidak bisa dipotong sebagai kisos pemotongan anggota kiri. Anggota atas misalnya pelopok mata atas sebagai kisos anggota bawah dan sebaliknya. Tengok. Siapa sifat anggota yang nak dipotong tu mesti sama. Kalau orang tu potong tangan kanan, tak boleh nak balas balik tangan kiri. Tak boleh. Dia penjenayah dia tak ada dah tangan kanan. Tangan kanan dia tak ada dah. Jadi dia guna cara tangan kiri dia pergi potong tangan kanan orang. Dia potong tangan kanan orang. Jadi putus tangan kawan tu. Tangan kanan ni putus.
Siapa yang buat? Hak tadi, hak kudung orang tu. Dia tak ada tangan kanan. Dia pergi potong tangan kanan kawan dia. Maka nak minta kisah. Boleh kisah tak? Tak boleh. Dah tangan kanan dia tak ada. Dah tangan kiri, tak sama. Tak sama. Dia potong tangan kiri. Tangan kiri tak sama tangan kanan. Jadi caranya berpindah pada dia. Payah dia. Nak kisah mesti sama, kanan dengan kanan. Ada as-sinnu bis-sinni, wal juruha qisas, al-udhunu bil-udhuni. Allah Taala sebut al-aina bil-ain, mata dengan mata, telinga dengan telinga. Wal juruha qisas, dan luka-luka pun ada qisas. Jadi bahagian atas, contohnya bahagian atas, benda hak bahagian atas, bibir atas, bibir bahagian atas. Dia pergi buat luka, dia kerak bibir saing dia bahagian atas. Dia tak ada dah bibir bahagian atas ni. Nak kisah tak boleh. Dia ada bawah je. Tak boleh nak potong hak bawah tu, sebab tak sama. Jadi beralih kepada dia. Beralih kepada dia. Okey. Kelompok, ibu bagi contoh sini, kelompok mata. Kelompok mata ni ada 4. Semua manusia ada 4 kelompok mata. Semata ada 2 kelompok, atas se bawah se. Jadi dia potong kelompok mata bahagian atas. Tak, kalau nak kisah pada mata yang sama bahagian atas juga, tak boleh. Potong bawah tak boleh. Dia kena sama. Okey. Wala qisasa fi kasri azmin. Pecah tulang tidak dapat dikisah. Dia buat orang tangan tu pecah tulang, tangan tu patah. Tangan tu patah ke, pecah tulang dia ke, samalah tu. Kalau membuat orang patah, tu makna pecah tulang, termasuk patah semua sekali lah. Hak tu tak boleh nak qisas. Maknanya tak boleh nak buat balas. Mu patah tangan aku patah tangan pula. Tak boleh, sebab kadar patah takkan sama. Orang ni buat patah tangan saya dia dengan sengaja. Saya dia nak kisah patah juga tak boleh. Sebab kalau patah takkan sama. Kekuatan ada tu banyak mana. Kawasan hak patah tu tak boleh sama. Doktor nak buat pun payah. Jadi caranya bayar, beralih kepada dia. Okey. Walau quti'at yadun min wasati dhira'in uktussa fil kaffi wa fil baqi hukumatun. Apabila tangan seorang dipotong pada tengah hastanya, maka pemotong dikisah dengan dipotong telapak tangannya. Maksudnya pada pergelangan tangan. Sedang selisih kekurangannya ada peraturan tersendiri. Itu terjemuh dengan peraturan ni. Hukumah ni bayaran ni. Hukumah ni ialah dia kata apa nama ni? Hissatun muqaddaratun minal mal. Satu kita kata bahagian yang ditentukan, muqaddaratun yang ditakdirkan daripada bayaran, uqubatan, sebagai bayaran kepada jenayah. Itu nama hukumah. Jadi kata dia walau quti'at yadun min wasati dhira, kalau tangan itu dipotong dari tengah. Dia ambil apa nama ni, chainsaw ke apa dah, potong tangan orang tu. Kerak tengah, daripada tengah hasta makna tengah lengan ni. Maka nak kisah, mangsa minta untuk dikisas, dia tak boleh nak potong tangan kawan di tengah juga, tak boleh. Sebab tengah tak sama, tengah tu takkan sama. Jadi nak kisah mana? Saya nak kisah juga, boleh kisah potong sampai di tapak tangan saja. Uktussa fil kaffi, hanya dapat kisah pada pergelangan tangan. Tak sama lah kayak gini. Dia makan lebih, dia makan sampai tengah tangan ni. Kisah boleh tapak tangan, hak baki tu hukumah. Baki tu kena bayaran. Gitulah. Wa yuqta'u jam'un biyadin tahamalu 'alaiha daf'atan wahidatan bimuhaddadin fabanuha.
Segolongan orang bisa dikisos seluruhnya dengan dipotong tangan mereka lantaran mereka membebankan barang berat atas tangan seorang hingga putus. Gini. Jadi kata dia tadi kalau seorang potong anggota orang lain selesai. Ni kalau ramai 5 orang pakat potong tangan orang. 5 ni dia potong tangan seorang. Hukum macam mana? Macam bunuh kau. Yuqta'u jam'un, dipotong tangan orang yang ramai biyadin, dengan sebab mereka potong tangan seorang. Mereka potong seorang je. Tangan bagi seorang je dipotong. Berapa orang? 5 orang ni pakat potong tangan seorang ni. Yang mana mereka tahamalu alaiha daf'atan wahidah. Mereka itu tahamalu alaiha, berpakat di atas tangan tadi, daf'atan wahidah, pakat sekaligus bimuhaddidin, dengan benda yang tajam. Jadi mereka pakat pegang benda berat ke, awak jatuh atas tangan kawan ni, nak potong ni, sekaligus, syaratnya sekaligus lah. Mereka buat 5 orang ni sekaligus pada benda yang tajam sehingga terpotong tangan mangsa. Maka jika mangsa nak kisah, kena potong 5 tangan. 5 tangan. Dia potong tangan je. Dah, mangsa seorang. Jadi penjenayah 5 orang yang buat kerja sekali dalam satu masa menyebabkan terpotong. Daf'atan wahidah, sekaligus bimuhaddadin, dengan sesuatu yang tajam, fabanuha, lalu memutuskan tangan. Maka bila buat gitu, jadi tangan tu terputus. Maka mangsa tadi, yang tangannya terpotong tadi, minta untuk kisah. Ia boleh potong 5. Mana siap orang kena berhak untuk dipotong tangan dia. 5 orang kena. Jangan main. Jadi nampak macam zalim, tak zalim lah. Tujuannya tak mahu orang buat gitu. Hukuman dalam Islam ni bukan tujuan nak potong tangan sangat. Dah, mulut-mulut orang hak kata nak makan sok tangan, sok kaki. Tak betul gitu jangan buat cakap macam gitu. Bukan tujuan nak menjalankan, nak potong tangan orang. Tangan ni mahal atau Allah Ta'ala bagi. Tujuan nak orang takut, supaya jangan ada keberanian nak buat khianat kepada orang, menyakiti orang, membunuh orang, potong anggota. Jadi bila tahu bahawa mereka pakat sekaligus, walaupun pakat potong setangan, dia berhak untuk dipotong tangan seorang-seorang tadi. Jadi rasa takut tu adalah rasa takut tu ada. وَمَنْ قَتَلَ بِمُحَدَّدٍ أَوْ خَانِقٍ أَوْ تَجْوِيعٍ أَوْ تَغْرِيقٍ بِمَاءٍ اقْتَصَّ إِنْ شَاءَ بِمِثْلِهِ. Barang siapa melakukan pembunuhan dengan cara menimbung barang berat, atau menjerat leher, atau melaporkan atau menenggelamkan di tengah air, maka pemilik hak kisah jika mahu diperbolehkan menuntut pengkisahannya dengan cara seperti itu. Jadi katanya siapa yang bunuh ni? Ni betul-betul pembunuhan. Waman qutila bimuhaddadi, orang yang dibunuh dengan muhaddad, benda yang tajam dan berat. Au khanikin, ataupun dengan cara khanikin ni kita panggil dilemaskan, dijeruk leher. Jeruk leher. Au tajwi'in, dilaporkan, kurung tak boleh makan. Au taghriqin bima'in, ataupun dilemaskan dalam air. Uktussa insya'a bimithlihi, ataupun dikata uktussa, dikisaskan jika nak dengan seumpamanya. Penjenayah buat mana? Dia selang orang tu, dia kurung orang tu sampai mati. Dia kurung orang tu sampai mati. Jadi bila dia kurung sampai mati, tiba-tiba sabit jenayah
yang dibuatkan, matilah kat orang tu dah. Ahli waris ni berhak untuk kisah seumpamanya juga. Uktussa insya'a bimithlihi. Dibuat kisah, dinuntut kisah seumpamanya. Maknanya si ahli waris kata, saya nak kurung kat dia. Kurung sampai mati. Cara mati nak bunuh balas dia, kurung sampai mati kok. Boleh. Dia selang orang, siapa tenggelam orang tu mati sebab lemah. Jadi ahli keluarga kata, saya nak kisah. Kisah macam mana? Buat macam serupa. Nak ikat kaki kat batu, tok dalam laut. Gitu. Au bisihrin, atau dengan membunuh secara sihir, maka dikisah memakai pedang. Penjenayah sihir, si mati. Ahli waris nak minta tutup kisah, dah boleh sihir lah. Sihir dah boleh, sebab sihir ni wasilah haram. Jadi caranya bunuh dengan pedang lah. Bunuh dengan pedang. Ada pun cara tadi, kalau dengan benda berat ditimbuh ataupun diletak dalam tempat dilaporkan ni, maka boleh kisah seumpamanya. Tapi kalau dibunuh dengan sihir, tak boleh nak bunuh balas dengan sihir. Maka dia kata fa bisayfin, dengan pedang saja. Habis itu mujibul amdi qawadun. Wallahu taala a'la wa a'lam. Sekadar tu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.